Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan limpah kurnia-Nya. Sekali lagi dalam kesempatan kali ini kita dapat bertemu di udara bagi menyambung perbincangan kita dalam aspek tadabbur Al-Quranul Karim. Di dalam beberapa siri yang lepas kita telah melihat beberapa contoh dan hasil daripada contoh berkenaan, insya-Allah kita dapat menilai mukjizat ataupun keagungan kitab suci Al-Quranul Karim. InsyaAllah pada kali ini satu topik baru akan dibawa, iaitulah saya namakan sebagai memberi hak kalimah dengan sebenarnya. Maksud topik ini adalah kita apabila membaca ayat-ayat Al-Quranul Karim, kita akan bertemu dengan perkataan dan perkataan itu mengandungi makna. Makna bagi perkataan itu hendaklah kita beri dengan pengertiannya yang sebenar. Bukan merupakan makna selapis, tetapi kita perlu melihat makna yang jauh daripada itu. Dan dalam hal ini kita mesti akur bahawa kita tidak boleh memberi hak kalimah dengan sebenarnya tanpa kita memahami ataupun mempelajari bahasa Al-Quran, iaitulah bahasa Arab itu. Tanpa kita mengetahui struktur bahasa Arab ini, bahasa Al-Quran, maka sukar bagi kita untuk memberi hak kalimah itu dengan sebenarnya. Dan ini bukan pandai-pandai saya untuk reka teori, tetapi ini adalah kerana Allah Subhanahu wa taala sendiri menyebut bahawa dia telah turunkan Al-Quranul Karim itu di dalam bahasa Arab. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Demi sesungguhnya kami telah turunkan Quran itu menggunakan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal fikiran ataupun supaya kamu berfikir. Jadi Allah sendiri declare bahawa kitab ini adalah menggunakan bahasa Arab, dan kita tidak akan dapat menjiwai bahasa Al-Quran ini kecuali kita dapat menjiwai dan menghayati, memahami kalimah-kalimah bahasa Arab itu sendiri. Mungkin orang bertanya, tidak cukupkah dengan buku terjemahan ataupun bahan-bahan lain yang kita boleh faham Al-Quran ini? Saya tidak kata tidak boleh, tetapi pada saya buku terjemahan tidak cukup, ataupun kitab Quran terjemahan itu bagi saya tidak cukup, kerana bagi saya ia hanyalah sekadar membuka laluan awal, tetapi kita tidak akan dapat menjiwainya dengan sebaik-baiknya. Eloklah kita sambung bicara ini dengan kita memberikan beberapa contoh. Katakanlah sebagai satu contoh, di dalam Al-Quranul Karim kita bertemu dengan kalimah yang dalam bahasa Melayunya diterjemahkan sebagai takut. Sebagai contohnya, dalam bahasa Arab, perkataan takut ini, kalimah takut ini disebut sebagai khasyah, takut. Dan satu lagi perkataannya disebut khauf, juga diterjemahkan dalam bahasa kita takut. Di dalam penggunaan Al-Quranul Karim, ia digunakan dengan begitu cermat, ia digunakan dengan begitu berhati-hati. Tetapi di dalam terjemahan, dua perkataan ini telah disamaertikan ataupun telah diberikan terjemahannya dengan satu makna, iaitulah takut. Inilah yang saya katakan kita jarang memberi hak kalimah itu dengan sebenarnya. Di dalam konteks contoh khasyah, misalnya dalam surah Fatir ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya mereka yang takut daripada kalangan hambanya
iaitu takut kepada Allah, ialah para ulama. Perkataan yang digunakan di sini ataupun kalimah yang digunakan di sini adalah khasyah. Di dalam contoh yang lain, Allah Subhanahu wa taala menyebut kamathalis syaitan idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafullaha rabbal alamin. Sama seperti perumpamaan syaitan yang berkata kepada manusia, kufurlah kamu. Setelah manusia itu kufur, kata syaitan, inni bari'um minkum, aku berlepas diri daripada kamu. Inni akhafullaha rabbal alamin, aku takut kepada Allah, Tuhan sekalian alam. Dalam dua contoh ini, satunya disebut menggunakan perkataan khasyah, dan satu lagi menggunakan perkataan khauf. Dan kalau tuan-tuan, perempuan sidang pendengar sekalian membuat rujukan, akan didapati bahawa terjemahannya adalah takut bagi kedua-dua perkataan ini, dua kalimah ini. Sedangkan kalau kita renung sejenak, takut para ulama kepada Allah Subhanahu wa taala memberi makna yang berbeza dengan syaitan yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa kita mungkin kita katakan ada satu jenis takut yang kita kata takut tetapi menaruh harapan untuk mendapat redanya, untuk menghampirinya. Takut tapi mahu menghampirinya, mahu mendekatinya, mahu mengenalinya. Takut. Jadi boleh jadi takut para ulama ini adalah begitu, iaitulah dengan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara takut syaitan kepada Allah itu adalah takut kepada pembalasan yang memberi makna takut kalau boleh tak mahu jumpa, kalau boleh tak mahu bertemu. Sudah tentu beza antara takut mengharapkan jumpa, mengharapkan redha, dengan satu lagi jenis takut yang kalau boleh tak nak bertemu, tak nak berjumpa. Jadi secara sepintas lalu kita akan berkata kepada diri kita, sudah tentulah takut syaitan, takut para ulama ini tidak sama. Inilah yang saya maksudkan dengan yang saya katakan kita mesti memberi hak kalimah itu dengan sebenarnya, dan kita tidak akan menjiwai kalimah itu ataupun makna kalimah itu kecuali memang kita boleh menguasai dan memahami bahasa Al-Quranul Karim, iaitulah bahasa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Quran, bahasa Arab. Kita berpindah kepada contoh yang kedua. Contoh yang kedua saya ambil daripada surah Al-Ankabut ayat yang ke-41. Dalam surah ini, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Mathalul ladzina ittakhadhu min dunillahi awliya kamathalil ankabut ittakhadhat baita wa inna awhanal buyuti labaitul ankabut law kanu ya'lamun." Sepintas lalu maknanya adalah perumpamaan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain daripada Allah adalah seperti laba-laba yang membuat sarang. Dan sesungguhnya rumah yang paling lemah adalah rumah laba-laba kalau mereka mengetahui. Itu terjemahan yang kita tidak memberi hak kalimah dengan sebenarnya. Kalau kita memberi kalimah yang sebenarnya, kita akan melihat Allah Subhanahu wa taala menyebut perumpamaan ini dengan perumpamaan Al-Ankabut. Dan persoalan kita di sini, Al-Ankabut ini jantan ke betina? Kalau kita lihat Al-Ankabut di sini maksudnya jantan, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyebut ittakhadha. Tetapi apabila Allah Subhanahu wa taala menyebut Al-Ankabut yang buat sarang ini adalah Al-Ankabut ataupun adalah ankabut betina, laba-laba betina,
maka Allah Subhanahu wa taala menyebut ittakhazat, iaitulah refer ganti nama itu kepada laba-laba betina. Jadi sepatutnya kita beri hak kalimah itu dengan kita katakan bahawa seperti laba-laba betina yang membuat sarang. Apabila kita menyebut laba-laba betina yang membuat sarang, insya-Allah kita telah memberi hak kalimah itu dengan sebenarnya. Maksudnya, laba-laba jantan tidak buat sarang. Seolah memberi makna implied begitu, makna sebaliknya begitu. Dan terpulanglah kepada para saintis Muslim, cendekiawan Muslim membuat penyelidikan, melihat benar ataupun tidak firman Allah Subhanahu wa taala ini. Kawan-kawan saya yang terlibat dalam bidang penyelidikan saintifik menyebut sejauh pengamatan mereka, dan sebelum tu mereka mereka tidak bertemu fakta di dalam Al-Quran menyebut perkara itu, kerana buku-buku terjemahan yang mereka baca adalah menyebut laba-laba yang membuat sarang. Bila kita bincang, laba-laba yang buat sarang itu adalah laba-laba betina. Masya Allah, mereka mengakui mereka punya penyelidikan menemui bahawa daripada koleksi laba-laba pemerhatian mereka yang mereka lakukan, mereka dapati bahawa betul laba-laba jantan ini tak buat sarang. Yang buat sarangnya adalah laba-laba betina. Jadi dengan kita memberi hak kalimah ini dengan sebenarnya, maka tersingkaplah rahsia Al-Quranul Karim sekali lagi dari sudut fakta saintifik bahawa benar Allah Subhanahu wa taala maksudkan bahawa Al-Quran ini datangnya daripada Allah, bukannya ciptaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah kalam ilahi yang sentiasa benar dengan fitrah alam dan benar dengan realiti serta jujur dalam tutur katanya. Jadi di sini dengan kita memberi hak kalimah dengan sebenarnya, maka tersingkaplah makna baru. Dan dengan makna baru ini mungkin kawan-kawan kita, rakan-rakan kita dalam bidang sains boleh membuat penyelidikan yang lebih lanjut. Mengapa laba-laba betina yang buat sarang? Mungkin kita kata kerana laba-laba betina ni dia akan beranak, dan bila dia beranak dia perlu kepada bahan makanan, dan bila perlu bahan makanan maka dia buat rumah, dia buat persiapan untuk menangkap mangsa-mangsa yang sesuai, yang terperangkap pada sarangnya. Dan dalam proses mereka ini mengandung anak ini misalnya ataupun benih ini, maka dia perlukan kepada makanan dan kita tahu walau binatang sekalipun bila dia membawa kandungan ataupun bakal melahirkan, maka dia perlu tenaganya itu mungkin berkurangan dari segi kekuatan. Pada saya lah, pada fikiran selapis saya, itulah sebabnya sesuai disebut di sini laba-laba betina yang membuat sarang. Mana pergi laba-laba jantan, apa kerja laba-laba jantan, itu saya tidak dapat jawab lah. Wallahu alam, itu kena tanya para saintis, kerana dalam Al-Quran tidak pula menyebut berkenaan dengan perkara itu. Inilah yang saya maksudkan di sini. Dengan kita memberi hak kalimah dengan sebenarnya, maka tersingkap makna baru daripada ayat-ayat Al-Quranul Karim. Kita pergi lagi dengan contoh yang lain. Dalam Al-Quran, kita berjumpa dengan kalimah yang seiras, yang saya katakan sebagai hampir sama. Kalau tuan-tuan perempuan ada masa, cuba tengok Al-Quran pada ayat 6 surah Hud dan pada ayat 14 surah Saba. Dalam ayat 6 surah Hud dijumpai perkataan dabbatun fil ardi. Dabbatin fil ardi, ya. Dan dalam surah Saba ayat 14 ini dijumpai perkataan dabbatul ardi. Sebutannya hampir sama, bunyinya hampir sama,
Tetapi dalam memberi hak kepada kalimah ini, kita mesti perhatikan betul-betul. Di dalam surah Hud ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Ya. Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Dan dalam ayat surah Sabah ayat yang ke-14, Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Falamma qadaina 'alaihi al-mauta ma dallahum 'ala mautih illa dabbatul ardi ta'kulu min sa'atah." Saya tidak baca habis ayat kedua-dua ayat ini kerana saya nak pergi direct kepada perkataan yang saya maksudkan di sini. Satunya disebut dabbatin fil ardi, tidak ada suatu binatang melata pun di bumi, ya. Dan satu lagi dabbatul ardi. Kalau kita terjemahkan dabbatul ardi sama dengan dabbatin fil ardi, maka rusaklah makna yang terkandung di dalam ayat ini. Kerana ayat yang pertama surah Hud itu bersifat umum, di mana tidak ada suatu binatang melata pun di bumi ini melainkan Allah yang memberi rezeki. Tetapi dalam ayat 14 ini, ia adalah fokus kepada satu kisah berkenaan Nabi Sulaiman alaihissalam, di mana Nabi Sulaiman alaihissalam ini, sebagaimana kita ketahui, dia ini raja kepada segala raja, dan apabila Tuhan telah menetapkan kematiannya, Tuhan mahu tunjuk, Allah Subhanahu wa taala mahu tunjuk bahawa jin pun tidak mengetahui perkara yang gaib, dan jin pun tidak tahu tarikh mati Nabi Sulaiman, sehinggalah dabbatul ardi itu sejenis binatang kecil yang memakan tungkat Nabi Sulaiman. Kalau kita teruskan kisah di dalam ayat itu, Tuhan menyatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahawa tatkala Allah telah tetapkan kematian Sulaiman, tidak ada yang menunjukkan kematian Sulaiman itu kecuali satu jenis binatang, dabbatul ardi, yang memakan tongkatnya. Maka tatkala Nabi Sulaiman jatuh tersungkur kerana tongkatnya itu telah patah, dimakan oleh binatang kecil itu tadi, maka barulah jin itu semua tahu. Oh, kata mereka, kita tidak tahu yang Nabi Sulaiman kerahkan kita buat kerja ini, paksa kita buat kerja ini, sebenarnya dia telah mati. Jadi perkataan ataupun yang saya maksudkan dengan kita memberi makna itu dengan sebenarnya adalah jelas di sini, di mana Tuhan menyebut dabbatul ardi dan berbeza dengan dabbatin fil ardi. Mungkin timbul persoalan lain, apakah jenis makhluk ataupun binatang dabbatul ardi ini? Jadi terdapatlah di dalam beberapa kamus menyebut dabbatul ardi ini adalah binatang kecil seperti anak-anai. Jadi rupanya binatang kecil seperti anak-anai itu boleh mengalahkan maklumat yang ada pada jin. Ini adalah pendidikan Al-Quran yang Allah beri kepada kita secara tidak langsung melalui pemerhatian kita terhadap tadabbur kita terhadap ayat-ayat Al-Quranul Karim. Dan menjadi lebih aneh lagi, lebih pelik lagi, Allah Subhanahu wa taala menyebut ta'kulu min sa'atah. Artinya dabbatul ardi ini jenis binatang merayap seperti anak-anak. Binatang itu adalah binatang jenis betina. Lagi timbul persoalan di sini tentang spesies ini. Allah Subhanahu wa taala mengetahui jantinanya. Pendeknya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kalau kita ada masa kita bertadabbur dan kita merenung, banyak lagi khazanah daripada Al-Quranul Karim yang boleh kita jumpai. Kita lanjutkan lagi dengan contoh yang lain. Contoh yang lain yang mudah saya fikir, iaitulah ayat yang biasa kita baca dalam Al-Quran, surah At-Tariq, ayat yang ke-11.
was-sama'i dzatir raj'i, demi langit yang mengandungi hujan. Demi langit yang mengandungi hujan. Ar-raj'i di sini melalui tadabbur kita bertanya, mengapa ar-raj'i di sini diberi makna dengan makna hujan? Demi langit yang mengandungi hujan. Sedangkan orang-orang Arab telah faham bahawa perkataan hujan ini adalah daripada adalah menggunakan perkataan al-matar. Al-matar, hujan. Ya, hujan itu al-matar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak guna was-sama'i dzatil matar, demi langit yang mempunyai ataupun yang mengandungi hujan. Ini juga menjadi bahan untuk kita renung, untuk kita bertadabbur, ya. Perkataan ar-raj'i dalam ayat yang saya bacakan itu tadi diterjemahkan lazimnya oleh kebanyakan kita adalah sebagai hujan. Saya tidak pertikaikan terjemahan itu, dan mungkin betul pun terjemahan itu. Tetapi yang menjadi persoalan yang membawa kepada titik renung kita ialah mengapa perkataan yang tidak begitu dikenali dengan hujan itu dipilih. Sedangkan di dalam Al-Quran dan dalam masyarakat Arab biasa digunakan perkataan al-matar sebagai hujan. Antara tempat di dalam Al-Quran terdapat perkataan matar bermaksud hujan amat banyak sekali. Dalam surah An-Naml ayat 58, Asy-Syu'ara ayat 173, Al-A'raf ayat 84, Al-Furqan ayat 40, Al-Hijr ayat 74, Hud ayat 82, Al-Anfal ayat 32, Al-Ahqaf ayat 24, An-Nisa ayat 102 dan lain-lain menggunakan perkataan al-matar memberi makna hujan. Mengapa tidak dipilih was-sama'i dzatil matar? Kerana lazimnya perkataan al-matar itu memberi makna hujan. Itu yang menjadi titik tadabbur kita. Pada masa yang sama, terdapat satu lagi perkataan lain digunakan dalam Al-Quran, iaitulah al-wadqu. Al-wadqu juga memberi makna hujan. Mengapa tidak digunakan al-wadqu dalam surah Ar-Rum ayat 48, dalam surah An-Nur ayat 43, Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan al-wadqu. Ini yang menjadi titik tadabbur kita, dan setiap kali kita memberi hak kalimah itu dengan sebenarnya, maka akan tersingkaplah makna baru yang menunjukkan kemukjizatan Al-Quran. Ayat-ayat di dalam surah Ar-Rum dan An-Nur yang ada perkataan al-wadqu itu tidak begitu menimbulkan kerumitan kerana strukturnya jelas. Ini berbeza dengan struktur ayat dalam surah At-Tariq. Perhatikan struktur ayat dalam surah Ar-Rum dan An-Nur, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahawa Allah kirimkan angin, lalu digerakkan awan, lalu menjadi bergumpal-gumpal, tidak lama kemudian akan kelihatan al-wadqu, iaitu hujan keluar dari celah-celahnya. Hujan itu membawa berita gembira kepada sesiapa yang Allah redai. Struktur tersebut hampir sama dalam surah An-Nur, iaitu Allah mengarakkan awan, mengumpulkan bahagian-bahagiannya, menjadikannya bertindih-tindih, tidak lama kemudian keluarlah al-wadqu, iaitu hujan yang lebat dari celah gumpalan tadi. Jadi mengapa itu pula tidak dipilih perkataan al-wadqu? Dan banyaklah beberapa perbendaharaan lain, perbendaharaan kata yang lain yang refer kepada hujan ini. Jadi, mengapa pula tidak digunakan perkataan al-matar dalam surah At-Tariq? Kerana ia lazim digunakan dalam Al-Quran. Namun, melalui tadabbur, akan didapati pergunaan perkataan al-matar tidak sesuai di sini. Al-matar ini tidak sesuai di sini. Ini kerana apabila dirujuk kepada ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menggunakan perkataan tersebut, ia kelihatan bias kepada menunjukkan hujan yang membawa musibah dan hujan yang menimbulkan kemudaratan. Oleh kerana spirit ayat At-Tariq ini bukan untuk menunjukkan
hujan yang membawa musibah dan membawa kemudaratan, maka ia tidak sesuai digunakan was-sama'i dzatil matar, demi hujan yang membawa musibah. Mengapa saya katakan begitu? Kalau kita ada masa, kita go through, tengok dalam Al-Quran, dalam mushaf, kita akan jumpa ayat berkenaan dengan al-matar ini digunakan untuk makna yang azab. Wa amtarna alaihim matara fasa'a matarul munzirin. Ayat ini memberi makna hujan itu adalah hujan azab. Ya. Kemudian wa amtarna alaihim matara fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Dan surah Al-A'raf ayat 84. Dan kami turunkan ke atas mereka hujan. Lihatlah bagaimana kami memberikan balasan ke atas orang-orang yang zalim. Jadi hujan di situ bukan hujan renyai-renyai, bukan hujan nikmat, hujan itu hujan musibah, hujan bala. Banyak sekali, kalau saya sempat go through dalam mushaf, saya dapati boleh dikatakan majoriti penggunaan, tidaklah kata sepenuhnya kerana mungkin maklumat kita terhad, tapi sejauh yang dijumpai, alhamdulillah, kita dapat simpulkan al-matar yang digunakan dalam Al-Quranul Karim itu semuanya reflect kepada makna azab dan makna musibah. Oleh kerana ayat ini bukan untuk menunjukkan makna musibah dan azab, tetapi ada makna baru. Apakah makna baru? Iaitulah makna proses kejadian hujan. Maka sesuai digunakan perkataan lain. Perkataan ar-raj'u jika diterjemahkan dari kata asal bahasa Arab yang bermaksud kembali, maka ia lebih sesuai digunakan di sini. Tanpa tadabbur, terjemahan akan menjadi demi langit yang mempunyai sesuatu yang kembali. Tak akan faham kita maknanya apabila kita sebut demi langit yang mempunyai makna yang kembali. Tetapi apabila kita renung sejenak dan kita fahami bahawa ar-raj'u ini adalah gambaran kepada pergi balik. Raja'a ini macam kita bahasa Arab kan, kita gunakan perkataan raja'tu ilal manzil, saya balik ke rumah. Dulunya saya duduk di mana? Jadi ia memberi gambaran proses bagaimana mundar mandir, turun naik. Hujan itu daripada langit, kita katakan, turun ke bumi, tolak ke laut, katakan, kemudian ais itu naik melalui pemelawapan, kemudian setelah dia menebal, dia turun balik sebagai hujan. Kemudian dia naik balik setelah melalui proses tertentu, kemudian dia bergumpal, tebal, turun sebagai hujan. Itu dipanggil ar-raj'u. Itu dipanggil ar-raj'u. Maka kalau rujuk kepada kitab-kitab akan disebut ar-raj'u di situ memberi makna hujan, dan ia adalah amat sesuai, mantap digunakan ar-raj'u di sini. Mengapa? Kerana proses ataupun senario ayat dalam surah At-Tariq itu untuk menggambarkan proses. Mana buktinya? Maka kita mengambil langkah seperti yang kita telah bicarakan sebelum ini, kita rujuk. Kita undur sejenak. Kita undur sejenak, katakan kita undur kepada ayat yang kelima. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Ya? Manusia itu disuruh supaya lihat daripada bagaimanakah mereka itu diciptakan. Khuliqa mimma dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir. Kemudian barulah sampai kepada ayat was-sama'i dzatir raj'i. Jadi Allah Subhanahu wa taala membentangkan kepada kita dalam ayat surah At-Tariq ini gambaran proses kejadian manusia. Bagaimana proses kejadian manusia itu berlaku, maka Allah Subhanahu wa taala gambarkan keperkasaannya pada proses kejadian manusia. Lalu melalui tadabbur kita pun tersentuh hati, lalu menyatakan ar-raj'u di sini adalah gambaran kepada proses keperkasaan Allah dari sudut yang lain, iaitulah dia melakukan cycle, bulatan dan pusingan kepada
proses kejadian hujan, iaitulah melalui proses ar-raj'u, turun naik, maka tepatlah perkataan ar-raj'u itu diterjemahkan sebagai hujan. Kerana inilah yang saya maksudkan, bahawa kita memberi makna kalimah itu dengan sebenarnya, dan dengan itu insya-Allah tersingkaplah maklumat-maklumat yang baru daripada Al-Quranul Karim. Dan ini juga akan selari saya fikir dengan pemikiran sains hari ini yang menyatakan bahawa proses kejadian hujan adalah mengambil metod yang hampir sama.